Twinkle twinkle little star. Okey, jaju. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tengku, salah seorang daripada presenter pada grup 4. Saya adalah presenter pertama. Kami 4 orang daripada grup 4 akan hari ini dalam video ini akan presentkan tentang kepada kamu semua tentang company and marketing strategy partnering to build customer relationship. Okey, dalam tajuk ni dia akan ada 5 subtopik. Saya akan terangkan awak semua subtopik yang pertama, iaitu kalau awak tengok dalam slide ini, yang warna hijau itu company wide strategic planning, defining marketing roles. Masuk perkataan tu, ayat tu adalah company wide strategic planning. Strategic planning berskala company titik bertindih mendefinisikan marketing role. Basically saya akan ajar awak semua tentang apa itu strategic planning dan di manakah peranan suatu pemasaran di dalam satu syarikat itu. Alright, next slide. Boom. Next slide. Alright, sebagai pendahuluan, dalam sebuah syarikat ataupun yang besar ataupun kecil akan ada strategic planning dalam itu. Tapi apa pentingnya atau kenapa kita perlu tahu pasal strategic planning ni? Alright, mari saya baca ayat ni. Outstanding marketing organization employ strongly customer-driven marketing strategies and programs that create customer value and relationship. These marketing strategies and programs, however, are guided by broader company-wide strategic plan, which must also be customer-focused. Alright, mungkin awak faham, mungkin awak tak faham, tak apa, saya akan terangkan. Maksud ayat dia adalah suatu pemasaran yang baik, suatu pemasaran produk yang baik ataupun dalam satu syarikat tu, pemasaran syarikat tu yang baik, asal mestilah dia berkait rapat dengan guideline yang ada dalam syarikat itu sendiri. Guideline tu daripada mana? Guideline itu sendiri datang daripada strategic planning yang asalnya ada dalam syarikat itu. Maksud saya adalah dalam syarikat ada strategic planning kan. Strategic planning itu akan memberikan kesan kepada ataupun akan membentuk bagaimana kita menentukan hala tuju pemasaran sesuatu produk itu. Oleh sebab itu, thus, to understand the role of marketing, ayat yang ketiga, we must first understand the organization's overall strategic planning process. Jadi, untuk memahami peranan suatu pemasaran dalam syarikat kita ataupun peranan pemasaran secara amnya, kita mestilah tahu strategic planning dalam satu company itu. Tapi, apa itu strategic planning? Seterusnya. So, apa itu strategic planning? Saya baca sekejap ya. The overall strategic planning, the overall company decisions, ways and plans for long run survival and growth is called strategic planning. Strategic planning is the process of developing and maintaining a strategic fit between the organization's goal and capabilities and its changing marketing opportunities. Okay, dalam bahasa mudahnya, saya ringkaskan atau saya nak terangkan dengan secara mudahnya ialah dalam company awak, dalam suatu company awak, company orang lain, akan ada 3 aspek yang awak akan tengok bila awak nak bentukkan strategic planning ni. Iaitu pada yang first adalah misi awak, misi company, apa yang company itu ingin capai. Kedua, awak kena tengok pada kebolehan. Basic kebolehan ni adalah antaranya produk yang awak ada dalam company awak ada. Yang ketiga, awak kena tengok peluang pemasaran itu yang selalu berubah-ubah. Dengan menilai 3 bahagian ni, yang akan membentuk beberapa step dalam mencipta strategic planning. Untuk mudah dan jelaskan awak boleh tengok kat depan ada slide nombor 5. Ada 4 strategic planning, ada 4 benda untuk mudahkan awak nampak. Yang pertama, defining the company mission. Kedua, setting company objective and goal. Ketiga, deciding what portfolio of business and product is the best for the company. Keempat, developing marketing plan. Inilah step-step yang ada dalam strategic planning. Awak tengok kat gambar rajah kat bawah tu. Kalau awak perasan, 1, 2, 3 adalah tahap awal sebelum kita buat marketing plan. Ingat tak awal saya kata tadi, yang dalam satu company akan ada strategic plan dia kan. Dan dalam strategic plan dia,
dia akan ada marketing plan dia pula. Dia akan ada marketing role, dia akan ada peranan marketing dalam tu. Tapi peranan marketing ni dia akan ada guideline dia, dan guideline dia ni berkaitan dengan 1 2 3 ni lah. Berkaitan dengan step-step yang sebelum kita buat marketing plan, akan ada 3 step ni dulu. Okey, kita akan pergi satu persatu. Yang pertama adalah defining the company mission. Defining a company mission adalah step pertama dalam strategic planning. Step pertama daripada 4. Okay, saya baca. The mission statement is the organization's purpose, what they want to accomplish in the larger environment. Market-oriented mission statement defines the business in terms of satisfying basic customer needs. Alright, di sini dia kata mission statement ialah organisasi purpose. Mission statement itu adalah apa yang suatu organisasi itu ingin capai pada larger environment. Jadi sebabkan itu amat penting untuk satu company itu mendefinisikan misi mereka dengan baik. Dan bagaimana mereka nak definisikan misi mereka dengan baik? Cara yang baik untuk mendefinisikan misi mereka adalah secara market oriented. Dan bagaimana market oriented tu? Market oriented dia define misi diorang in terms of memuaskan basic customers need. Kenapa penting untuk mendefinisikan misi statement awak secara market oriented? Sebagai contoh, saya bagi tengok bawah tu Google. Saya tunjukkan Google. Kalau awak letakkan Google, kalau dia orang meletakkan statement misi diorang hanya pada menggunakan product oriented, secara product oriented, mereka akan kata we provide the world best search engine. Kami menyediakan search engine yang terbaik kat dunia. Betul lah, diorang sediakan benda tu. Tapi jikalau diorang hanya narrowkan misi diorang kepada product oriented, maka apa yang terjadi pada masa akan datang, diorang hanya akan hasilkan atau tumpukan perhatian pada search engine tu. Tapi kalau mereka definisikan misi mereka dengan market oriented, secara mendefinisikan mereka gunakan market oriented, mereka kata we help you organize world information and make it universally accessible and useful. Basically mereka memudahkan hidup kita dengan mengumpulkan maklumat dan memberikan kepada kita untuk kita guna. Basically diorang, kalau secara market oriented, nampak tak misi diorang jadi untuk memuaskan keperluan customer diorang. Itu misi kalau secara market oriented. Tapi kalau secara product oriented, dia akan buat search engine. Jadi kenapa pentingnya untuk kita mendefinisikan misi syarikat kita secara market oriented? Ada beberapa kebaikan yang saya dapat beritahu awak di sini secara mudahnya. Yang first of course, bila awak definisikan misi company awak secara market oriented, ia akan jadi lebih marketable. Masuk marketable di sini, ia akan lebih mudah untuk awak pasarkan misi awak pada semua produk awak. Maknanya awak hasilkan produk awak sebabkan misi awak untuk bantu orang, dan awak boleh gunakan ia untuk buat slogan untuk pasarkan benda tu. Ia ada kaitan. So sebab bisnes yang baik ialah bisnes yang membantu orang dan menyelesaikan masalah orang. Yang kedua, kebaikan kita mendefinisikan misi syarikat kita secara market oriented ialah ia akan membuka mata kita kepada peluang yang lebih luas. Kalau contoh sini awak tengok Google, kalau dia orang fokuskan kepada product oriented, secara product oriented, mereka akan kata kami buat search engine, mereka akan fokus pada search engine sahaja. Tapi apabila mereka meletakkan misi mereka untuk tolong orang, untuk bagi maklumat kepada orang, dia orang akan buat bukan saja search engine, mereka akan cari data lain. Contoh, dia akan sediakan Google Maps, dia akan buat Google Maps yang kumpul maklumat semua tempat-tempat orang dan bagi mudah untuk kita tahu tempat orang, dan boleh buat, dan dia orang buat Google Books yang mana kumpulkan buku-buku yang orang nak jual yang mudah kita nak beli. Lebih kurang macam tu lah dia orang sediakan khidmat untuk basically dia orang menunjukkan misi dia orang untuk memudahkan orang lain. Dan apabila mereka letakkan misi macam tu, maka ialah satu misi yang baik dan sangat mudah untuk dimarketkan.
Okay, proceed to the next slide. Selepas awak ada misi awak, step pertama adalah step kedua. Awak kena, ini mudah je, standing company objektif dan goal. Saya tak nak banyak sangat sebab ini mudah je. Alah, kereta lalu. Okay, setting company objektif dan goal ni, basically lepas awak ada misi, awak akan bagikan kerja tu, bagikan kumpulan, bagikan tempat pada tempat. Contohnya sini adalah business objektif, marketing objektif. Awak jelas tentang objektif, dan bila awak jelas tentang objektif, maknanya awak akan ada bahagian dan awak tahu siapa yang awak nak bagi, pihak-pihak mana yang bertanggungjawab menyelesaikan, mendapatkan accomplish this objective to come true. Selepas awak dah ada satu company, awak dah ada misi statement, dan kemudian dia pergi kepada setting objektif dan goal. Ketiga adalah, ini complicated sikit, iaitu awak kena tahu pasal business portfolio awak. Apa itu business portfolio? The business portfolio, saya baca, is the collection of company businesses and products. Manakala portfolio analysis is a major activity in strategic planning whereby management evaluates the products and businesses that make up the company. Maksud dia, the business portfolio ni, nak mudah cerita, adalah kumpulan-kumpulan, collection produk-produk yang awak ada. Macam awak ada syarikat, dan syarikat ada produk itulah business portfolio awak. Okay, portfolio analysis pula adalah kata kerja. Dia adalah perbuatan yang mana awak menganalisa tentang produk-produk awak, letak label pada dia orang. Dan yang ketiga adalah strategic business unit. Strategic business unit ni pula is a unit of the company that has a separate mission and objective that can be planned separately from other company businesses. Mudah nak faham, kan dalam company awak ada products. Produk tu adalah business portfolio. Produk-produk tu bila awak analisa, awak labelkan dia, awak asingkan dia. Bila awak asingkan dia ni, dia digelar SBU ataupun strategic business unit. Dia macam unit-unit tersendiri. Kenapa dia bagi unit tersendiri ni? Kenapa dia namakan strategic business unit? Sebab setiap kumpulan ni dia ada teknik marketing yang berbeza-beza. Tengok atas produk-produk yang awak, tengok atas kumpulan yang produk awak berada. Kan? Bagaimana awak nak asingkan suatu produk tu? Bagaimana awak nak tentukan produk tu dalam kumpulan? Antara cara yang awak dapat gunakan atau teknik yang dapat gunakan untuk labelkan produk awak ialah kan Boston Consulting Group, iaitu BCG, menggunakan gambar rajah ni. Gambar rajah ni, Boston Consulting Group ni atau kaedah ni, dia akan bagikan produk-produk awak kepada 4 kategori, iaitu ada anjing, ada tanda soal, ada bintang, ada cash cow ataupun lembu duit tu. Nama pelabelan nama gambar rajah ni lah adalah the growth share matrix. Kalau awak tengok kat kiri tu ialah market growth rate, cash usage, iaitu basically duit yang kau habis, duit yang kita banyak keluar, duit yang keluar. Dan yang atas relative market share, cash generation atau pulangan, duit yang kita dapat balik. Saya akan terang satu persatu. Tengok pada anjing adalah low pada cash usage dan low kepada cash generation. Basically produk yang jatuh pada kategori anjing ialah produk yang menggunakan duit yang sedikit untuk hasil, tetapi mendapat pulangan yang juga sedikit. Contoh, katakanlah saya sambung saya adalah pemilik Samsung lah. Yang Samsung, jenama Samsung, telefon kan. Produk yang saya boleh letak dalam kategori anjing ni maybe adalah produk yang lama, seperti Samsung Y. Nak hasilkan dia gunakan duit sedikit, tapi nak jual dia pun pulangan yang dapat pun sedikit, sebab orang ramai tak beli dah produk ni. Jadi produk ni saya letakkan label dia kat kawasan anjing. Seterusnya pada atas dia tanda soal. Tanda soal ni high pada cash usage dan low kepada cash generation. Produk ni menggunakan menghabiskan duit yang banyak untuk hasilkan dia, tapi mendapat pulangan yang sedikit,
Sebab tu dia letakkan tanda soal. Dia macam produk ni masih lagi tak tahu nasib dia pada masa akan datang. Biasanya produk dalam kategori ni adalah produk yang baru awak cuba nak buat, tapi belum dikenali oleh pasaran. Sebab tu mungkin pulangan ia belum tinggi. Contoh, saya nak jual telefon tadi, saya buat telefon bukan satu skrin, bukan dua skrin, tapi 8 skrin. Ada 8 skrin telefon tu. Jadi saya buat produk baru, nak hasilkan dia mahal, tapi pulangan dia sedikit. Jadi saya letak kategori produk saya yang 8 skrin ni, Samsung 8 skrin ni, dekat tanda soal. Okey, yang ketiga adalah bintang. Bintang ni adalah hype pada cash usage dan cash generation. Dia menggunakan duit yang banyak untuk hasilkan dia, tapi juga menghasilkan pulangan yang banyak. Contoh saya jadi produk yang dalam kategori ni, saya boleh letak Samsung, mungkin Samsung Galaxy S lah, kategori S lah. Kan dia macam mahal, nak hasilkan dia mungkin mahal juga, menggunakan duit yang banyak, tapi pulangan dia juga banyak. Sebab ramai yang beli produk ni walaupun dia mahal, sebab ia berguna. Jadi saya dapat pulangan yang banyak. Jadi dia adalah bintang. Tapi yang paling orang nak, kategori yang paling orang suka atau satu company suka adalah cash cow, yang bawah tu, iaitu low pada cash usage tapi high pada cash generation. Sebab produk yang label pada lembu ni ialah dia gunakan duit yang sedikit je untuk hasilkan produk dia, tapi mendapat pulangan yang besar. Contoh, saya jual telefon yang apa nak kata macam ni, telefon yang murah, saya hasilkan murah je nak buat telefon tu, tapi nak dapat pulangan tu tinggi. Sebab ramai orang minat telefon tu. Maybe saya dapat Cristiano Ronaldo minat telefon saya, dia pun promote telefon saya ni kan, jadi cash cow, orang ramai minat telefon saya. Jadi saya boleh letakkan produk telefon tu walaupun hasilkan murah, tapi dapat pulangan tinggi pada kategori lembu ni. Okey, jadi itulah the growth share metric. Cara-cara untuk awak, salah satu cara, teknik untuk awak asingkan atau labelkan produk-produk awak. Okay, selepas 3 step tu, awak dah ada misi, awak dah ada goal, objektif, dan awak dah tahu pasal produk awak dah label produk awak. Seterusnya awak mestilah develop strategi. Antara cara mudah untuk awak develop strategi, inilah contoh teknik untuk mendevelop strategi marketing yang dinamakan product/market expansion grid. Saya akan terangkan pasal ni. Ni semua gambar rajah ni menerangkan tentang 5, masuk downsizing bawah ni. 5 ni adalah teknik pemasaran atau strategi pemasaran yang berbeza untuk produk-produk yang berbeza, dengan strategi yang berbeza-beza lah. Jadi saya terangkan satu persatu. Yang first adalah market penetration. Penetration ni basically tambah dan terus tambah. Apa strategi ni buat? Ia adalah dia menggunakan existing market dan existing produk. Awak dah ada produk tu, awak dah ada market. Contoh, saya jual telefon Samsung tadi dekat Puncak Perdana. Itu market saya asal. Jadi kalau saya gunakan teknik ni, gunakan strategi ni, saya hanya tambahkan produk yang saya dah sedia ada, telefon yang saya dah sedia ada, jenama yang sedia ada, saya tambahkan pada kedai yang saya dah ada. Itu adalah nama strategi ni, market penetration. Itu tambah benda yang sedia ada pada market yang dah sedia ada. Yang kedua, product development. Product development ni, saya dah gunakan, saya buat produk baru. Contoh, saya buat produk Samsung 8 skrin tadi. Lepas tu saya jual dekat kedai yang saya dah ada dekat Puncak Perdana tadi. Itulah strategi product development. Seterusnya, strategi market development. Strategi market development ni pula kita gunakan new market, tapi kita gunakan produk yang sama. Saya ada telefon yang lama, saya jual dekat tempat yang baru. Saya buka kedai baru dekat Shah Alam lah pula. Itu adalah strategi market development. Dan strategi yang keempat, diversification, ialah saya buat dua-dua baru. Saya buka kedai baru, saya buat produk baru juga. Saya buka kedai baru kat Shah Alam, dan saya hanya jual telefon 8 skrin saya kat sana. Laku tak tahu. Alright. Yang kelima, yang terasing tu kat bawah sekali, adalah downsizing. Downsizing ni, kalau awak nak faham,
ialah pengurangan. Basically strategi ni biasa digunakan pada produk yang dah tak laku sangat, iaitu produk yang berada dalam kategori anjing tadi, kategori yang dua-dua low. Sebab kita kurangkan slow, akhirnya ia lupus. Itulah downsizing. Slide yang seterusnya 11 adalah yang saya dah terangkan tadi. Awak boleh baca balik lagi jelas. 12 pun sama, adalah benda yang sama. Awak boleh baca balik untuk jelaskan balik. Alright, itu sekian pada saya, iaitu bahagian pertama daripada 5 bahagian dalam topik besar kita hari ini.